Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan membincangkan tentang leukemia yang ketiga dalam siri kita, iaitu chronic myeloid leukemia ataupun CML. Jadi oleh kerana topik ini agak panjang, saya telah bahagikan video ini kepada dua, iaitu bahagian pertama sekarang dan bahagian kedua saya akan upload selepas ini. Jadi kalau kita lihat daripada perbincangan kita sebelum ini, CML adalah puncanya daripada sel yang bertumbuh secara perlahan, jadi kronik, dan juga selnya datang daripada golongan myeloid. Jadi sebab itu ia dipanggil chronic myeloid leukemia, CML. Jadi dia sebenarnya sel ni agak istimewa kerana dia mengambil masa yang lama untuk tumbuh, jadi dia akan berkumpul dengan tinggi. Selalunya pada ketika pesakit itu mendapat tahu yang mereka ada CML, jumlah darah putihnya sudah terlalu tinggi. CML ini juga agak istimewa kerana rawatannya berbeza daripada leukemia yang lain. Nanti kita tunggu ya. Okey. Jadi dari segi rawatannya itu, untuk kita fahami, kita kena tahu juga mengapa ataupun mekanisme di belakang bagaimana sel kita membiak. Jadi sepatutnya sel kita akan mempunyai jangka hayat yang tertentu. Semua sel akan mati dalam badan kita dan sepanjang hayat kita hanya sel sumsum tulang dan juga setengah sel yang ditugaskan untuk menjadi memory T cell atau memory B cell yang dapat bertahan lama. Jadi sel-sel inilah yang akan respon sekiranya kita diberi vaksin pada kita kecil dahulu. Jadi badan kita akan masih lagi ingat pada jangkitan kuman ini, dan sekiranya kita terdedah semula dengan jangkitan kuman, badan kita akan dapat mengeluarkan antibodi. Jadi sel ini tidak mati ya. Jadi sekiranya dapat mutasi yang memastikan sel tua ini tidak hilang, sel kita akan berkumpul dan menjadi lebih banyak. Selalunya sel ini akan mati melalui proses yang kita panggil apoptosis ataupun program cell death. Kiranya ada mutasi dalam pesakit CML ini, sel ini tidak mati dan akan berkumpul selama bertahun-tahun. Okey. Jadi, mengapa apoptosis ini dihalang? Ini adalah disebabkan oleh translokasi salah satu daripada kromosom kita. Jadi, kromosom dalam badan kita ada banyak 23 pasang, ada 46 semuanya. Jadi, ia disusun seperti ini. Di dalam pesakit CML terdapat translokasi antara kromosom 9 dan juga kromosom 22. Jadi, kalau kita lihat daripada gambar rajah fish ini, kromosom 22 berwarna merah dan juga kromosom kromosom 9 berwarna merah, kromosom 22 berwarna hijau. Kerana mereka bertemu, mereka tidak sepatutnya bertemu, akan ada sel yang berwarna kuning. Sel yang berwarna kuning inilah yang kita panggil Philadelphia kromosom, sel kromosom 22 yang terpendek akan diberi nama Philadelphia kromosom, dan ia hanya dijumpai di dalam sel CML. Walaupun ada ALL yang dapat Philadelphia kromosom ini juga, tetapi selalunya kita dapatnya lebih mudah dalam pesakit CML. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah ini, Philadelphia kromosom ini berlaku daripada pencantuman kromosom 9 dan 22, di mana terdapat penghantaran maklumat antara dua kromosom itu. Jadi ini akan menghasilkan sejenis protein yang menghalang apoptosis daripada berlaku. Jadi bila ada protein di dalam badan kita yang dihasilkan oleh Philadelphia kromosom, maka sel itu yang terdedah tidak mati. Jadi sel-sel ini akan sentiasa hidup sekiranya mendapat ATP, iaitu bahan makanan yang digunakan oleh sel. Jadi pesakit-pesakit ini, selagi dia makan banyak, selagi dia sihat, selagi itulah sel darah putihnya akan sentiasa bercambah. Jadi percambahan sel darah putih yang tidak terkawal inilah yang menyebabkan pesakit-pesakit CML mempunyai jumlah darah putih yang sangat tinggi semasa mereka mula berjumpa doktor. Jadi pada mulanya pesakit ini biasanya tidak ada gejala langsung, dia sihat seperti biasa.
Kadang-kadang ia hanya dapat dikesan semasa mereka membuat saringan darah, ya, semasa mereka berjumpa doktor secara tahunan untuk mengetahui tentang darah mereka. Mereka ingin tahu kolesterol mereka berapa. Mereka terkejut sebenarnya darah putih mereka yang tinggi. Mereka tidak ada apa-apa kesan langsung. Tetapi sekiranya darah putih itu terlalu banyak ataupun pesakit itu telah lama melalui proses ini, maka mereka akan mungkin mula mendapat anemia, mungkin mendapat demam-demam dan juga pembengkakan kepada limpa. Pembengkakan pada limpa bagi pesakit CML ini sangat besar. Kadang-kadang limpanya itu membengkak sampai ke paras pusat. Jadi, sekiranya darah putihnya terlalu tinggi, kalau kita ambil ujian darah, kita dapat lihat sebenarnya darah putih itu begitu banyak di atas plasma, ya. Ini darah merah biasa, darah putih selalunya sedikit saja, tapi indeks pesakit CML ini agak tinggi seperti protein, ya, atasnya plasma. Jadi proses ini kita panggil leukostasis, dan kalau kita biarkan begitu saja, pengaliran darah dalam badan kita boleh tersangkut-sangkut, dan kadang-kadang pesakit-pesakit CML ini masa dia mula berjumpa doktor, kita dapat kesan yang mereka mendapat stroke. Bila kita buat ujian darah baru kita tahu sebenarnya CML. Jadi pada mula-mulanya memang kadang-kadang kita tidak pun tahu, ya, apa yang berlaku pada pesakit ini sehingga ujian darah dibuat. Okey. Setakat itu dahulu untuk saya berceritakan tentang bahagian pertama. Sila sambung menonton pada bahagian 2 nanti. Sekian.